Masih 10 minit ke? Cakap aja Umat. Minta. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya juga ingin ambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2010 ini. Datuk Yang Di-Pertua, memang saya anggap akta ini perlu akan tetapi saya masih ada sedikit reservation tentang bagaimana nak melaksanakan. Saya nampak dalam bahagian 2 iaitu untuk penentuan harga dan charge. Memanglah dalam satu gambaran saya fikir, I just look at it dengan izin speaker. Berapa jenis barangan dan berapa jenis charge yang akan ditentukan harganya oleh pihak kementerian. Dan jenama, kualiti banyak berlainan. Dia sungguh pun satu barang yang mungkin dia punya tujuan kegunaannya ada sama. Sebab itu dan cara perniagaan, kawasan perniagaan dengan sekarang ada cara perniagaan yang moden melalui net, direct sale yang lain-lain. Bagaimana kita nak tentukan satu harga untuk satu barang? Kemungkinan jenama ada sama, dia punya kegunaan fungsi pun sama, tetapi cara perniagaannya ada berlainan. Dan ini semestinya kos membekalkan barang itu pun akan berlainan. Sebab itu saya menampak kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi oleh pihak kementerian. Itu yang Di-Pertua. Ada juga semua adik yang Muhammad sedia maklum bahawa saya ingat untuk rakyat Malaysia ini separuh dari pendapatan kita bukan hanya untuk beli barang untuk makanan, iaitu kita kena belanja untuk perkhidmatan atau keperluan harian yang bukan barangan untuk makanan. Perkhidmatan dan charge untuk perkhidmatan ini juga amat perlu, tetapi dikatakan di luar kawalan. Tadi ada disebutkan jika satu harga petrol naik, ini akan ada satu chain effect dengan banyak barangan yang akan terlibat atau pengangkutan, kos pengangkutan dan kos-kos yang lain. Sebab itu bagaimana kita nak kawalkan satu harga jika yang lain akan naik tanpa kawalan, kerana dikatakan ini dunia yang akan menentukan harga itu. Sebab itu saya anggap sungguh pun akta ini perlu, tetapi nampaknya kita bercanggah dengan open free market, kita bercanggahkan market force yang menentukan harga, kita mendentangkan kedua-dua ini. Sebab itu saya mungkin Menteri dapat jelas lebih dalam bagaimana kita menentukan harga dalam satu situasi yang agak berlainan. Bukan hanya berlainan dengan saya hanya nampak dalam yang bahagian 2(6) dikatakan menentukan harga atau charge yang berlainan bagi kawasan yang berlainan berkenaan dengan barangan atau perkhidmatan yang sama atau serupanya. Ini hanya katakan kawasan, tetapi cara perniagaan dan banyak lain akan melibatkan menentukan harga jualan mereka. Sebab itu saya pun agak bimbang bagaimana kementerian dapat menjalankan tugas ini. Adakah ini bermakna bahawa jika akta ini akan dilaksanakan, semua peniaga perlu mendapatkan semua harga jualan tiap-tiap kedai mereka supaya mereka tahu adakah mereka akan melanggar dengan undang-undang yang atau harga yang ditentukan. Ini satu tugas yang saya amat berat. Saya juga ingin tahu tentang harga minima, iaitu kita semua tahu tentang hypermarket yang dikatakan boleh jual barang yang below cost dengan izin, kerana
mereka perlukan tunai, wang tunai untuk dia punya cash rolling. Sebab itu mereka boleh jual below cost. Dan jika kita menghadkan minimum ni, adakah kita dapat membantu pengguna kita atau kedai runcit yang dapatkan barangan ini dari hypermarket? Jika kita pastikan harga minimal itu. Dan juga apa akan terjadi kepada pasaran yang mereka tentukan harganya kerana atas demand. Kalau katakan satu CD, lagu CD, bukan tiap-tiap CD kita boleh tentukan satu harga minimum yang sama. Kerana jika tidak tarikan mereka rugi ke apa, mereka mesti mau buang sebagai borong macam dia mesti mau jual. Kalau tidak dia akan holding cost akan banyak tinggi. Sebab itu saya pun tak pasti bagaimana, sebab tidak jelas dalam akta ini bagaimana dapat menentukan cost minimal atau harga minimal dan juga harga maksimum. Semua pun dikatakan mungkin dapat penasihat dari mana-mana pihak, tetapi saya anggap kita perlukan bukan hanya masa yang panjang, tetapi pegawai atau pekerja yang ramai juga untuk menjalankan tugas ini. Saya ingin bagikan peluang kepada rakan saya dari Indah Kota, sebab mungkin dapat jawatankuasa kita baru masuk sedikit tentang pandangan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Yang Hormat.